Tajuk utama malam ini, polis bebas satu-satunya suspek kes bunuh Nurin Jazlin kerana tiada bukti kukuh. Dalam pada itu, bapa mangsa lantik peguam untuk proses perundangan berhubung penyebaran gambar bedah siasat anaknya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Segala-galanya sudah siap sedia untuk pelancaran tepat jam 9.21 malam ini. Itu maklum balas terkini yang kami terima dari Baikonur, Kazakhstan. Dan ini pula visual yang kami terima kurang 10 minit yang lalu. 3 angkasawan termasuk Dr. Sheikh Muzaffar membuat persiapan terakhir sebelum memasuki kapal angkasa Soyuz TMA-11. Beliau, Yuri Malchenko serta Peggy Whitson akan dilancar ke orbit sebelum sampai ke stesen angkasa lepas antarabangsa ISS menggunakan pelancar Soyuz. Tempoh perjalanan dalam kapal angkasa Soyuz akan mengambil masa 2 hari. Mereka kelihatan sudah memakai pakaian lengkap dan duduk berhadapan dengan sekumpulan media antarabangsa. Turut kelihatan Dr. Faiz Khalid. Yang pasti visual awal itu juga disaksikan Perdana Menteri serta anggota Jemaah Menteri lain yang kini berkampung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Kita bersama Izwan Azir untuk ulasan lanjut. Silakan Izwan. Dijangka bermula jam 9.21 malam nanti, namun ianya sebenarnya bertepatan dengan semangat kemerdekaan ke-50 tahun negara yang masih lagi diraikan kini. Langkah kecil namun cukup bermakna buat Malaysia kerana program sebegini dijangka akan mampu memanfaatkan Malaysia terutama dalam bidang sains dan teknologi, komunikasi dan pengumpulan maklumat serta informasi-informasi lain. Salam sejahtera dan selamat malam. Saya Izwan Azir Saleh secara langsung daripada Pusat Konvensyen Kuala Lumpur bersama rakan setugas Pang Chin Fei akan membawakan kepada anda laporan dari masa ke semasa tentang perjalanan pertama angkasawan negara Dr. Sheikh Muzaffar Shukor ke stesen angkasa antarabangsa ISS 333 km jauhnya dari jarak bumi sepanjang malam ini sehingga roket yang membawa angkasawan negara itu akan dilepaskan dari Baikonur Cosmodrome jam 9.21 malam nanti. Semua itu akan dapat kita saksikan insya-Allah kurang lebih 1 jam setengah dari sekarang. Dan majlis malam ini tadi dimulakan dengan ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi beserta isteri Datin Seri Jin Abdullah yang tiba lebih kurang jam 6.30 petang tadi. 10 minit sebelum itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak dan isteri Datin Seri Rosmah Mansor tiba disambut oleh tetamu-tetamu kenamaan termasuk menteri-menteri besar dan dif-dif kehormat yang lain. Dan 15 minit menjelang waktu berbuka puasa jam 7.04 malam tadi, Perdana Menteri dijemput naik ke atas pentas utama dan beliau telah memberikan ucap tama di hadapan kira-kira lebih 1,500 tetamu yang hadir. Antara yang sama-sama memenuhi Dewan Pameran 1 KLCC ini termasuk barisan Jemaah Menteri, Menteri Besar dan Ketua Menteri, para diplomat asing dan saya turut difahamkan wakil dari agensi angkasa lepas Amerika Syarikat atau NASA yang juga seorang angkasawan Dr. Robert Gates turut hadir malam ini untuk sama-sama menyaksikan detik bersejarah ini. Turut sama memeriahkan majlis malam ini ialah pelajar-pelajar sekolah yang dijemput khas dan apa yang dapat saya perhatikan, pelajar-pelajar dari St. John Institution Kuala Lumpur yang juga merupakan
bekas sekolah angkasawan kedua negara, Kapten Dr. Faiz Khalid. Dan dapat anda saksikan sebentar tadi berlangsungnya solat jemaah maghrib dan saya difahamkan baru sahaja selesai solat hajat berjemaah dilaksanakan, diimamkan oleh Exco Pemuda UMNO Malaysia, Saudara Firdaus Ismail. Dan pada waktu berbuka puasa tadi, sambil berbuka puasa, para hadirin yang berada di dalam dewan ini turut dihidangkan dengan temu ramah daripada Baikonur yang saya dipercayakan atau saya difahamkan ia telah direkod awal. Antaranya yang dapat kami saksikan tadi, temu ramah dibuat bersama dengan Dr. Faiz Khalid. Dan seperti yang telah saya maklumkan tadi, pada jam 9.21 malam ini, angkasawan pertama negara Dr. Muzaffar Syukur bersama rakan-rakannya yang lain daripada Amerika Syarikat dan Rusia, Komander Yuri Malachenko serta juruterbang roket itu, Peggy Whitson, akan ke stesen angkasa lepas antarabangsa ISS yang seperti telah saya maklumkan terletak 333 km jauhnya dari muka bumi. Dapat anda saksikan solat jemaah hajat telah selesai dilaksanakan dan Saudara Firdaus Ismail sedang mengambil masa berbual-bual bersama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak. Pada malam ini pastilah seluruh tumpuan negara akan tertumpu di kaca televisyen kerana kita akan sama-sama menyaksikan pelepasan yang cukup bersejarah ini yang selama ini telah kita impikan untuk menghantar seorang angkasawan ke angkasa lepas malam ini jam 9.21 malam. InsyaAllah kita akan sama-sama menyaksikan pelepasan roket yang membawa roket Soyuz TMA-11 yang membawa angkasawan negara ke orbit untuk berada di sana selama lebih kurang 9 hari. Dan saya percaya rakan setugas saya Pang Chin Fei telah bersedia di Dataran Merdeka untuk memberi laporan langsung tentang keadaan yang berlangsung di sana. Saya difahamkan sebuah skrin gergasi telah disediakan di Dataran Merdeka. Jadi, Fei, bagaimana perkembangan di Dataran Merdeka? Ya, Izwan, selain siaran langsung di kaca TV anda, di Dataran Merdeka lah satu-satunya kawasan yang membolehkan anda menyaksikan siaran langsung program pelancaran angkasawan negara. Namun sehingga kini suasana masih lagi lengang, mungkin kerana masih terlalu awal dan skrin besar masih belum dibuka kerana masih menunggu signal ataupun isyarat pelancaran siaran langsung dari Baikonur Rusia. Cuaca di sini juga hujan renyai-renyai menyebabkan orang ramai lebih suka menonton siaran langsung ini di rumah. Dan mungkin juga ramai yang tidak tahu dan ataupun sedang bersiap sedia untuk pulang ke kampung dan membeli belah sempena sambutan Aidilfitri Sabtu ini. Sebelum ini, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL telah pun memaklumkan dan telah mengajak warga kota untuk sama-sama berkumpul di sini untuk menyaksikan detik sejarah angkasawan sulung negara Dr. Sheikh Muzaffar Syukur berlepas ke stesen angkasa antarabangsa ISS. Jadi kepada anda yang berada berdekatan dengan Dataran Merdeka ataupun yang ingin menyaksikan detik bersejarah ini secara langsung melalui skrin besar, bolehlah datang beramai-ramai di sini di Dataran Merdeka ini. Kita kembali ke studio di Sri Pentas dulu. Kami akan membawakan perkembangan terkini program pelancaran angkasawan negara. Silakan. Terima kasih Faye, dan sebelum itu Izwan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Lintas langsung dari dua lokasi itu dan maklum balas terkini dari Baikonur atau tapak pelancaran akan kami bawakan sebaik ada perkembangan terkini. Untuk makluman, buletin utama malam ini akan ke udara sehingga detik bersejarah 9.21 apabila kapal angkasa Soyuz dilancar membawa seorang anak Malaysia. Berita seterusnya bersama rakan setugas saya. Wanita warga Indonesia satu-satunya suspek yang masih ditahan bagi membantu siasatan kes pembunuhan Nurin Jazlin Jazimin dibebaskan polis siang tadi. Namun wanita berusia 23 tahun itu diserahkan kepada Jabatan Immigration selepas didapati tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Senior Assistant Commissioner 2 Ku Chin Wah mengesahkan pembebasan wanita berkenaan kerana tiada bukti kukuh untuk mendakwanya.
Wanita terbabit yang ditahan 29 September lalu dinilai Negeri Sembilan menelan sekeping kad SIM telefon bimbit ketika dibawa ke mahkamah. Hanya selepas 6 hari kad SIM itu berjaya dikeluarkan. Sebelum ini 4 lelaki yang turut ditahan bagi membantu siasatan juga dibebaskan. Polis yang masih mengesan 2 suspek melalui lakaran wajah ini dijangka mengumumkan perkembangan terbaru hasil siasatan esok. Paparan kami semalam mengenai penyebaran gambar bedah siasat Nurin Jazlin pula menyaksikan bapanya membuat laporan polis. Jazimin Abdul Jalil turut melantik peguam untuk proses perundangan selepas ini. Suruh orang guna kepala otak dia orang. Benda tu patut dia ada perasaan kan. Dan benda tu bukan untuk dipertontonkan. So, pandai-pandailah fikir sendirilah. Jadi perkara-perkara macam ni itulah saya akan ambil tindakan lah. Jazimin sebelum itu menerima sumbangan bagi mengerjakan umrah daripada sebuah syarikat swasta. Ibadah itu akan dilaksanakan Jazimin dan isteri selepas Aidilfitri. Menteri Pembangunan Wanita dan Keluarga dan Masyarakat pula menganggap perbuatan menyebarkan gambar itu sungguh keji. Dalam satu kenyataannya kepada Buletin Utama, Datuk Seri Shahrizad berharap masyarakat menghormati maruah mangsa dan keluarganya yang melalui pelbagai tekanan ekoran kejadian kejam itu. Pada masa yang sama, kemajuan teknologi katanya tidak sepatutnya disalahgunakan. Kabinet hari ini mengambil kira masalah berbangkit termasuk keengganan sesetengah pihak memberi kerjasama dalam siasatan klip video rakaman perbualan seorang peguam dan seorang yang dikatakan hakim. Bagaimanapun, keputusan memberi perlindungan kepada saksi belum diputuskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz ketika dihubungi berkata, keputusan itu bergantung kepada laporan akhir panel khas yang ditubuhkan 25 September lalu. Panel itu diwujudkan untuk menentukan kesahihan rakaman klip video yang dikatakan berkaitan dengan percaturan pelantikan seorang hakim. Tempoh 30 hari diberikan kepada panel terbabit bermula 7 Oktober lalu. Akta Perlindungan Saksi juga masih di peringkat draft dan sedang menunggu masa untuk dibentangkan di Parlimen. Penasihat dari Parti Keadilan Rakyat PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini dilaporkan berkata sumber klip video itu sedia tampil jika diberi imuniti dan perlindungan secukupnya. Tidak sampai 24 jam terima kunci, penghuni Pangsapuri Masjid Terapung Tanjung Bunga berpindah. Kami menarik perhatian anda kembali kepada program Angkasawan Negara. Lebih kurang 1 jam lagi impian menghantar seorang anak Malaysia ke angkasa lepas akan menjadi kenyataan. Walaupun tempoh berada di ISS singkat, ia dimanfaatkan sepenuhnya. Ketika di ISS, Dr. Syekh Muzaffar akan melakukan beberapa kajian berkaitan sel barah, bakteria dan pengkristalan protein. Penyelidikan perubatan itu membabitkan 2 jenis sel barah iaitu barah hati dan leukemia, 2 jenis bakteria iaitu Helicobacter pylori dan Actinobacter, serta 2 jenis protein yang berbentuk kristal iaitu thermostable lipase dan cold-active lipase. Jadi jika penemuan itu adalah positif, ya, penemuan yang kajian yang kita jalankan ke atas sel-sel kanser itu mendatangkan penemuan yang positif, maka barulah ianya diuji ke atas haiwan dahulu dan kemudiannya jika keputusannya memberansangkan barulah diuji ke atas pesakit. Jadi kita nak mengurangkan risiko bahaya sekiranya uji kaji itu gagal. Semua bahan uji kaji itu diletakkan dalam peralatan khas yang dicipta bagi membolehkan kajian dilakukan di angkasa lepas. Antara lain, hasil uji kaji itu akan menjadi bahan penyelidikan saintis tempatan yang diketuai pengarah Institut Perubatan Molekul UKM, Profesor Dr. Abdul Rahman Jamal mengenai bagaimana sel-sel berkenaan hidup di angkasa lepas. Keadaan di angkasa lepas di luar daripada planet kita adalah berbeza. Jadi kita nak lihat sama ada keadaan tersebut adalah adakah ia akan memberi kesan yang positif ke atas kawalan pesakit-penyakit kanser ini ataupun tidak. Jadi kita boleh aplikasikan ini nanti dengan sebab radiasi, dos radiasi di angkasa lepas adalah tinggi. Selain kajian saintifik, program yang pertama seumpamanya ini juga membolehkan negara meneroka sempadan baru dalam pendidikan sains, teknologi dan kejuruteraan angkasa
sesuatu yang di luar pemikiran semasa. Dan berikut proses yang dilalui Dr. Sheikh Muzaffar sebelum terpilih untuk memenuhi impian semua rakyat Malaysia. Dr. Sheikh Muzaffar dan Dr. Faiz Khalid adalah dua calon terakhir daripada lebih 11,000 rakyat Malaysia yang memohon. Program Angkasawan Negara dijayakan hasil persetujuan timbal balik pembelian 18 jet pejuang Sukhoi bernilai 3.4 bilion ringgit dari Rusia yang dipersetujui pada Ogos 2003. Kedua-duanya telah menjalani beberapa siri latihan teori di Pusat Latihan Angkasawan Yuri Gagarin, Star City di Moskow sejak 9 Oktober. Latihan survival di Laut Hitam dari 15 hingga 22 Julai sebelum menjalani penyelidikan dan pengendalian di NASA Amerika Syarikat serta di Jerman. Untuk rekod hasil kejayaan hari ini, Malaysia akan tersenarai antara 37 negara yang berjaya menjejaki ruang angkasa lepas. Siang tadi, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin dan Raja Permaisuri Agong Tuanku Nur Zahira turut merakamkan harapan negara kepada Dr. Sheikh Muzaffar dan berharap apa yang dicapai seketika nanti akan menjadi pencetus minat golongan pelapis kepada sains dan teknologi. Beta amat berbesar hati kerana Dr. Muzaffar adalah anak Malaysia yang pertama yang akan menerokai angkasa lepas, dan ini adalah sejajar dengan misi kerajaan Malaysia yang ingin maju dalam bidang sains dan teknologi. Baginda dalam titah ucapan di Istana Negara juga menyifatkan peristiwa malam ini sebagai amat bersejarah. Dengan peristiwa ini juga, saya berharap minat rakyat Malaysia terhadap bidang sains dan teknologi akan dapat terus mendapat perhatian daripada rakyat Malaysia, terutamanya daripada golongan muda ataupun pelajar-pelajar. Perdana Menteri dalam satu ucapan ringkas di KLCC sebelum waktu berbuka puasa petang tadi merakamkan ribuan terima kasih kepada kerajaan Rusia kerana memberi peluang kepada anak Malaysia menyertai misi kali ini. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi turut merakamkan penghargaan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad yang bertanggungjawab memulakan program ini. Beliau juga melahirkan harapan manfaat program akan disebar secara menyeluruh selepas kejayaan yang ditempah malam ini. Ini akan menjadi satu contribution, satu sumbangan yang amat istimewa bagi negara kita. Bukan hanya sekadar untuk merasa bangga, tetapi yang penting sekali tentang kemungkinan-kemungkinan di masa hadapan untuk kita mencuburi dalam pelbagai bidang sains-sains yang akan dapat nanti membawa kemajuan yang lebih hebat lagi kepada negara kita di masa hadapan. Dari Wad Bunga Raya IJN bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dikatakan tidak mahu lepas peluang menyaksikan Dr. Sheikh Muzaffar berlepas ke ISS. Anaknya Datuk Mughzani berkata Tun Dr. Mahathir nampak lebih bersemangat hari ini dan bersedia berada di hadapan televisyen untuk menyaksikan pelancaran roket Soyuz. Rakyat pelbagai kaum negara ini turut terharu dan bangga dengan apa yang dirancang dan yakin akan dicapai. Saya rasa sangat bangga sebab this is the first time. Lepas tu saya harap lepas ni banyak lagi peluang kepada rakyat Malaysia untuk ke angkasa. Saya ucapkan tahniah kepada beliau dan harapan rakyat Malaysia seluruhnya pada malam ini berbangga atas kejayaannya. Saya faham mereka akan buat research, so harap mereka akan berjaya dan membawa kebaikan kepada negara. Banggalah, keduanya dia orang Melayu dan orang Islam. So harap yang dia dapat jangan lupa amal ibadat kat sana. So harap kejayaan dia bagi itu memang membanggakan rakyat Malaysia lah, dan harap daripada kejayaan itu dia teruskan untuk masa akan datang lah. Ramai lagi generasi yang baru nanti akan lebih berpeluang untuk pergi ke angkasawan ataupun kita ada kapal angkasa sendiri. Malaysia kuat tak? Kuat. Boleh. Ya. Malaysia kuat boleh, Malaysia boleh, itulah. Orang lain negeri boleh, kita pun boleh. Malaysia.
Yalah, itulah. Orang lain pun boleh, kita boleh. Orang boleh, kita pun boleh. Orang tengok kita Malaysia tak boleh, kita boleh. Happy lah. Detik Niaga dibawa khas oleh Bank Rakyat, bank pilihan anda. DRB Highcom Berhad cadang mengambil alih 70% kepentingan ekuiti Buhari Capital yang Berhad dalam Bank Muamalat Malaysia Berhad. Dalam satu kenyataan kepada Bursa Malaysia, DRB Highcom berkata Bank Negara telah memberikan kelulusan kepadanya untuk memulakan perundingan dengan Buhari Capital. Dagangan DRB Highcom telah digantung hari ini sehingga pengumuman dibuat. Saham DRB Highcom diniagakan pada kali terakhir pada harga RM1.93. Affin Holdings Berhad mensasar RM500 juta daripada terbitan saham baru kepada rakan strategiknya, The Bank of East Asia Limited BEA. Jumlah itu akan membantu memperkukuhkan lagi kedudukan keuangan Affin. That extra money will also help us to pay off some of the existing debt that we have in our book. Something like 200 million or so will be used to settle the outstanding loans that we have. Tambahnya, terbitan itu juga akan membawa manfaat serta-merta menerusi penjimatan kadar faedah pinjaman kumpulan itu. Beliau berkata BEA yang berhasrat untuk memegang 25% saham Affin kini dalam proses membeli 10% lagi saham Affin daripada pasaran tempatan. Tan Sri Lodin turut yakin rakan strategik BEA yang berpengkalan di Hong Kong akan turut memperkukuhkan kedudukan kumpulan Affin di arena tempatan dan antarabangsa. Beliau ditemui selepas mesyuarat agung luar biasa kumpulan Affin pagi tadi. Syarikat Penjagaan Kesihatan Wijaya Baru Global menjangkakan perniagaan berasaskan makanan yang baru diceburinya akan menyumbang sehingga 4% kepada perolehannya tahun depan. Ia selepas selesainya pengambil alihan kilang pengeluaran produk nasi segera di China dengan kos RM80 juta. We believe that this project is it's going to contribute positively to the cash flow of Wijaya Baru Global at the holding company level. We hope to break even in 4 to 5 years. Kilang berkenaan yang sebelum ini dimiliki Chongqing Liangshan Food Limited akan memulakan pengeluaran suku pertama tahun depan. Kapasiti awal akan mencapai 50%. Produk berkenaan akan dipasarkan di China sebelum memasuki Jepun, Korea dan Malaysia. Dalam hal itu, Wijaya akan meluaskan operasinya dengan membina sebuah bangunan tambahan baru untuk pusat perubatan sedia ada. Kasihlah makhluk di muka bumi ini nescaya kamu akan dikasihi Allah. Dan kita nak Allah kasih kita kan. Macam mana nak suruh Allah kasih kita? Kita tidak mahu kasih kepada makhluk. Sedangkan dengan binatang pun kita kena buat baik, apatah lagi dengan sesama manusia. Ya? Itu kita perlu sedar. Ya? Dan kita sedar juga bahawa tidak sempurna iman seseorang selagi orang itu tidak kasih orang lain tu, saudara kita ni, orang Islam kita, seperti mana kita kasih diri sendiri. $1,280 kaki tangan media Prima Berhad beragama Islam menerima agihan daging untuk Hari Raya siang tadi. 5,120 kilogram daging lembu tempatan disediakan untuk kaki tangannya tahun ini. Syarikat memberikan subsidi 50% daripada harga pasaran daging itu. Setiap kaki tangan diperuntukkan 4 kilogram daging. Ini adalah program tahunan Media Prima bagi meraihkan kaki tangannya sempena Aidilfitri. Kaki tangan turut diberi bubur lambuk kampung baru secara percuma sebagai juadah berbuka. Bagi kemudahan kaki tangan, kaunter zakat fitrah turut dibuka. Statistik Ops Sikap 13 terus mencatat peningkatan jumlah kematian nahas jalan raya pada hari ketiga sejak dilancarkan Ahad lalu. 15 lagi terkorban menjadikan jumlah keseluruhan yang maut 49 orang. Menurut kenyataan polis, Bukit Aman 13 kes kemalangan maut dilaporkan dalam tempoh 24 jam semalam. Majoritinya penunggang motosikal. Kematian tertinggi semalam masih dicatat Jalan Persekutuan iaitu 6, diikuti 5 di Jalan Negeri, 1 di Jalan Bandaran. Jumlah saman dikeluarkan pada hari ketiga Ops Sikap turut menokok
11,098 saman dikeluarkan polis menjadikan jumlah saman selama 3 hari 31,436 saman. Elakkan kemalangan di musim perayaan ini. Kementerian Pengangkutan menasihati semua pengguna supaya berhati-hati di jalan raya. Anda mampu mengubahnya. Pendatang bersalah edar dadah, hukuman mati mandatori dijatuhkan. Sekali lagi izinkan kami mengalih perhatian anda. Sejak 10 minit lalu kami mula menerima visual persiapan terakhir dari tapak pelancaran di Baikonur. Ia bermula dengan sidang media yang turut dihadiri ibu dan bapa angkasawan negara. Mereka kemudian dibawa menaiki sebuah bas untuk dibawa ke tapak pelancaran. Di tapak pelancaran ini kelihatan pelancar Soyuz sudah bersiap sedia. Turut dipasang kapal angkasa Soyuz yang akan dinaiki 3 angkasawan dalam misi kali ini. Menurut jadual, kapal angkasa Soyuz yang membawa Dr. Sheikh Muzaffar akan dilancar tepat jam 9.21 malam. Sekali lagi, buletin utama akan bersiaran sehingga detik bersejarah itu. Dan ini pula visual yang sedang kami terima dengan suara latar pengulas dari Amerika mengenai misi kali ini. Kita saksikan buat seketika. Suasana di Dataran Merdeka masih lagi lengang walaupun ada beberapa warga kota yang datang menyaksikan detik bersejarah program pelancaran angkasawan negara melalui skrin besar di sini. Sekali lagi kita bersiaran dengan Izwan bersama Pang Chin Fei di Dataran Merdeka. Sebelum itu silakan Izwan. Azwar, saya sangat berbangga kerana di Sri Pentas, para penonton dan anda rakan setugas semua di sana dapat menyaksikan rakaman ataupun secara langsung apa yang sedang berlangsung di Baikonur Cosmodrome di Kazakhstan, kerana kami di pusat Convention Kuala Lumpur ini masih belum menerima apa-apa signal ataupun isyarat daripada Baikonur dan belum ada apa-apa visual yang dipaparkan di sini. Dan buat ketika ini, Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi sedang melakukan sembahyang isyak berjemaah dan akan diteruskan dengan solat sunat tarawih bersama-sama dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak dan juga div-div kehormat yang lain. Dan sementara menunggu acara-acara rasmi yang akan bermula kemudian pada jam 9 malam dijangkakan. Bersama saya kini adalah seorang penyelidik sel daripada Universiti Teknologi Mara UiTM yang merupakan seorang pelajar Malaysia pertama menerima ijazah dari Universiti Oxford dalam bidang molekular genetics. Dan apa yang lebih membanggakan bukan sahaja beliau merupakan pelajar Malaysia pertama menerima ijazah dari Universiti Oxford dalam bidang berkenaan, namun yang lebih penting lagi, satu daripada kajian yang dibawa oleh angkasawan negara Dr. Sheikh Muzaffar Syukur akan dibawa bersama ke ISS bagi menjalani kajian yang lebih mendalam. Dan lebih layaklah Profesor Madya Dr. Saiful Aman untuk menceritakan sendiri tentang kajian yang akan dibawa oleh angkasawan negara kita. Jadi Profesor, apa yang boleh Profesor ceritakan mengenai latar belakang kajian Profesor yang akan dibawa oleh angkasawan kita ke ISS? Okey, terima kasih. Kajian kita mengenai bagaimana menjadinya perapuhan tulang atau osteoporosis, dan kita menggunakan kajian di angkasa lepas kerana kalau kita nak mengkaji proses rapuhan tulang dekat dunia akan mengambil masa 15 tahun, mungkin 20 tahun. Tetapi kita tahu dah bahawa di angkasa lepas proses ni amat dipercepatkan. Jadi apabila kita boleh menghantar sel-sel osteoblast selama 10 hari di angkasa lepas, kita dapat acceleration. Jadi maknanya kita dapat perapuhan tulang
yang agak dipercepatkan. Jadi ini membolehkan kita mendapat tahu bahawa apalah fakta yang penting, apalah jin-jin dan apalah protein-protein yang akan menyebabkan osteoporosis dalam manusia. Saya percaya Profesor adalah antara orang yang paling gembira kerana hasil kajian Profesor sendiri akan dibawa bersama malam ini oleh kapal Soyuz TMA-11. Dan Profesor, bagaimana pula dari segi kesinambungan ataupun continuity kepada kajian yang Profesor cuba bawakan ini setelah angkasawan kita nanti balik ke bumi? Setelah kita balik ke bumi, kita akan buat ground experiment juga dengan bersamaan dengan situasi yang seperti berada di angkasa lepas, dan ini akan membolehkan kita mendapat tahu dengan lebih terperinci apakah yang fakta-fakta jin-jin yang menyebabkan proses osteoporosis ni. Jadi kalau kita boleh applykan pengetahuan yang kita dapat daripada angkasa ni, kita akan lebih mempercepatkan kita punya penyelidikan di Malaysia ni. Dan harapan saya satu hari nanti kita boleh mendapat satu cure atau untuk penyakit osteoporosis ni. Terima kasih Profesor Madya Dr. Saiful Aman, dan kita akan mungkin bersama lagi dari masa ke semasa. Dan saya mengharapkan ada perkembangan positif dari Dataran Merdeka. Kita terus bersama dengan rakan setugas Pang Chin Fei di sana. Fei, silakan. Terima kasih Izwan. Suasana di Dataran Merdeka masih lagi lengang walaupun sudah ada beberapa warga kota yang datang untuk menyaksikan program pelancaran angkasawan negara secara langsung melalui skrin besar di sini. Yang kelihatan cuma beberapa wartawan dan juga jurugambar yang datang untuk membuat liputan. Dan kami difahamkan oleh salah seorang kaki tangan di BKL, skrin besar di sini mungkin rosak menyebabkan ia masih belum dibuka untuk tatapan umum. Dan bersama saya kini ialah salah seorang pengunjung yang datang untuk menyaksikan detik bersejarah ini di Dataran Merdeka. Cik Hadi ya. Bagaimana Cik Hadi tahu bahawa ada siaran langsung di Dataran Merdeka ini? Saya dengar di Radio Malaysia pagi tadi mengatakan pukul 8 malam skrin ini akan dibuka, dan lepas tu saya datang ni awal untuk saksikan pelancaran tu, tapi hampa pasal skrin pun tak buka kan. Sikit kecewa lah. Cik Hadi datang seorang ataupun dengan keluarga? Dengan keluarga. Sempat tak berbuka puasa tadi? Pasal nak tengok ni lah saya buka puasa kat luar, selalu saya buka puasa kat rumah. Okey, Cik Hadi, kalau Cik Hadi memang rasa macam gembira sangat ke ataupun macam mana untuk memang menunggu-nunggu saat ni untuk menyaksikan secara langsung program pelancaran angkasawan negara ni? Bagi saya begitu teruja. Inilah pertama kali rakyat Malaysia berjaya ke angkasa lepas, dan saya rasa saya tak akan dapat lagi tengok peluang ni untuk yang kedua kali, dan saya rasa banggalah sebagai rakyat Malaysia. Cik Hadi tahu tak makanan apa yang dibawa oleh angkasawan kita ke angkasa lepas, tahu tak? Saya tak berapa pasti makanan apa dia bawa. Mungkin nasi lemak ke roti canai kot. Oh tidak, saya difahamkan oleh Cik Zulkifli, iaitu pengarah program angkasawan negara kita. Makanan yang bakal dibawa ke angkasa lepas ialah rendang ayam, rendang daging, sate dan juga kuih bangkit dan makanan itu jugalah yang akan dikongsi bersama dengan kru dan angkasawan lain di ISS nanti. Jadi setakat ini dahulu laporan saya di Dataran Merdeka. Kita kembali dulu ke Sri Pentas sementara menanti pelancaran program angkasawan negara kita jam 9.21 malam nanti. Terima kasih, Fei. Kisah mangsa tsunami di Pulau Pinang dengan rumah kekal yang kami dedahkan sejak Ogos lalu, kami akhiri malam ini dengan laporan berikut. Tak sampai 24 jam menerima kunci, ada penduduk sudah berpindah. Setelah hampir setahun dibiarkan kosong, Pangsapuri Masjid Terapung Tanjung Bunga mula ada penghuninya. Selain dibantu saudara mara, mereka turut mengupah pekerja untuk memudahkan kerja mengangkut barangan ke tingkat atas. Ini terpaksa dilakukan memandangkan Pangsapuri 4 tingkat ini tidak mempunyai kemudahan lift.
Asal. Nak raya sini malam ni nak start dah tidur sini. Tak mau tengok dah tsunami tu. Tak mau tengok dah, sakit hati. Penduduk juga dilihat sudah mula melengkapkan kediaman mereka yang berkeluasan 700 kaki persegi itu untuk Syawal 2 hari lagi. Lagi laporan selepas ini, saksikan tembakan rambang ketika jemaah bersolat di masjid di Pakistan, guru antara yang terbunuh, dan mengaku dirinya pembantu juruterbang berhantar cepat didakwa kerana cabul seorang guru. Sekumpulan lelaki menyerang dan melepaskan tembakan ke arah jemaah yang sedang bersembayang di sebuah masjid di Afghanistan. 2 orang terbunuh, 12 lagi cedera. Insiden berlaku di Dashti Tub di wilayah Wardak. Ketua Polis Wilayah Berkenaan, Ewas Han Mazlum berkata penyerang dianggarkan melebihi 5 orang. Antara mangsa yang menjadi korban seorang guru, polis masih memburu penyerang. Sementara motif serangan sedang disiasat. Menarik sukan malam ini, ingatan dari Menteri Belia dan Sukan mengenai bahaya di korat. Walaupun saya dimaklumkan di korat tu tak ada apa-apa, tapi ialah kadang-kadang dalam tamasya sukan banyak juga yang akan menawarkan diri untuk memberikan sedikit kesenangan bagi atlet. Jadi saya tak. Sukan sebentar nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Latihan pasukan My Team 2 di Manchester, England baru-baru ini turut menjadi pemangkin kepada 2 usaha sama antarabangsa. Satu daripadanya membabitkan rakan penaja Air Asia yang bercadang mengadakan penerbangan pertama ke United Kingdom. Laporannya bersama Abu Bakar Atan. Manchester antara destinasi cadangan utama Air Asia untuk rangkaian penerbangannya tahun depan. Perancangan itu diumumkan pada satu sesi media di lapangan terbang antarabangsa Manchester 3 Oktober lalu. Kehadiran 4 pemain Manchester United, Carlos Tevez, Nani, Chris Eagles dan Gerald Piqué menyerikan majlis Air Asia ini. Turut hadir Ketua Eksekutif Air Asia, Datuk Kamarudin Meranum. Satu lagi usaha sama yang turut dirancang ketika kunjungan My Team 2 ke Manchester ialah penubuhan sebuah akademi bola sepak antarabangsa di Malaysia. Ia dikenali juga sebagai Akademi Ron Atkinson, bekas pengurus United pada tahun 80-an. Tidak heranlah Atkinson begitu fokus menilai prestasi My Team 2 dalam perlawanan ujian menentang pasukan akademinya di Carrington. Sekalipun My Team tumpas 2-0, Atkinson menyifatkan pemain dari Malaysia mempunyai kualiti yang tersendiri. There's some very good technical players. I mean, obviously, I would say from probably a tactical point of view, there'll be a fair amount of work on there. But you know, if they've all just been brought in together over the last couple of months, so it's a very big achievement. Sesi pendedahan di Manchester menambah karakter sepasukan My Team untuk menggalas tugas getir menentang Indonesia di Stadium Nasional Bukit Jalil 21 Oktober ini. Pada tahun ini memang pressure lah sebab kena lawan pasukan yang luar dari Malaysia kan. Jadi semua orang nak tengok My Team tu boleh buat tahun ni lebih baik dari yang tahun lepas. Suasana permainan tu, cuaca sejuk yang dengan angin hujannya, dengan permainan pantas. Walaupun diorang saiz besar tapi kita orang dapat mengawal permainan dengan sebaik mungkin. Makan ketupat lemak kita orang takut tu juga pasal perlawanan lawan Indonesia ni
kita memang berharap sangatlah dengan bantuan penyokong negara sendiri. Ternyata Aidilfitri kali ini mencabar tetapi istimewa buat pemain My Team yang diarah menyambung latihan pada 2 Syawal. Abu Bakar Atan untuk TV3 dari Manchester, England. Venue yang jauh, lokasi bersosial. Antara elemen-elemen diambil kira by MSN maupun KBS menjelang Tamasya Sukan C di Korat, Thailand hujung tahun ini. Pastinya Chef Dimission menjadi orang paling sibuk memikirkan tanggungjawab utama memantau hal ehwal atlet dalam misi mengharumkan nama negara. Ikuti kupasannya dalam satu matlamat malam ini. Edisi ke-24 Sukan C dianggap antara paling mencabar dekad ini. Tuan rumahnya Thailand 6 hingga 15 Disember nanti. Siap sedia untuk mengatasi semua masalah. Seperti kalau ada makanan yang tak selesa dan walaupun pengangkutan dia punya transport dia tak betul, kita mesti sedia ada siap sedia untuk mengatasinya. Lokasi Korat di wilayah Nakhon Ratchasima, venue utama Tamasya menjadi topik hangat perjumpaan Menteri Belia dan Sukan dengan Chef Dimission siang tadi. Bukan sekadar bimbang tentang pencapaian atlet semata-mata, kerana jika ingin sasaran 61 pingat emas kembali dicapai, segalanya harus terkawal agar atlet dapat menumpukan sepenuhnya misi mengibarkan jalur gemilang. Ya, kita nak bincang dengan AirAsia, tapi apa pun landing rights lah. Kalau dia tak bagi kita landing, tak boleh. We hope we can charter plane so that they can land there in Korat without going through Bangkok and driving up. Ini disebabkan jarak Bangkok dan Korat jauh dan mungkin membebankan atlet. Lantaran prestasi atlet harus dijaga rapi. Harapan saya lebih kepada keselamatan atlet. Isu tentang tempat tinggal mereka, saya dimaklumkan Chef Dimission akan wujudkan tim yang berpecah kepada 3 venue. Selain Chef Dimission, Datuk Zainal Abidin Ahmad, beliau bakal mendapat khidmat 2 timbalannya Zaitun Osman dan Eng Chin Chai untuk memantau 2 venue lain, Bangkok dan Pattaya. Kewibawaan Chef Dimission ditagih memastikan kelancaran kontingen negara di rantau orang. Walaupun saya dimaklumkan di Korat tu tak ada apa-apa, tapi ialah kadang-kadang dalam Tamasya Sukan banyak juga yang akan menawarkan diri untuk memberikan sedikit kesenangan bagi atlet. Jadi saya tak nak isu atlet kita terlibat dalam apa-apa yang tidak bermoral. Atlet-atlet yang terpilih, terutamanya yang mempunyai kelayakan yang tinggi, mereka tetap mempunyai tahap disiplin yang tinggi untuk tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Masalah disiplin ni kadang-kadang bila atlet itu terlalu banyak masa. Dia cari entertainment. Tapi kalau masa pertandingan dia lebih fokus. Jadi kita tak mau bagi dia terlalu banyak masa. Dari logistik hinggalah kepada kebajikan atlet, semuanya harus ditangani dengan cara terbaik. Saya memang ada cara saya sendiri. Saya pun dah lama jadi pengurus pasukan di semua peringkat dan semua games. Daripada Olimpik sampai ke SEA Games. SEA Games pun dah 3-4 kali. Saya memang tahu perangai dengan dalam lah. Perangai atlet. Setakat itu sukan untuk malam ini. Lagi berita, teruskan dengan buletin utama. Buletin utama masih belum berakhir. Kami akan terus bersiaran kerana kita akan menyaksikan satu peristiwa bersejarah apabila seorang anak Malaysia akan dilancarkan ke angkasa lepas. Dr. Sheikh Muzaffar akan berada di ISS selama 10 hari untuk menjalankan beberapa kajian saintifik. Sejak awal buletin utama, kami sudah menyiarkan beberapa sedotan persiapan awal untuk menghantar manusia ke angkasa lepas. Kita bersama Izwan Azir di KLCC sekali lagi yang kini bersama seorang bekas angkasawan. Terima kasih Yasir dan Azwa di Seri Pentas. Salam sejahtera sekali lagi. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak baru selesai mengadakan solat sunat tarawih dan solat hajat bagi mengiringi angkasawan pertama negara Dr. Sheikh Muzaffar Syukur ke Pusat Angkasa Antarabangsa ISS di luar dari atmosfera bumi. Dan ketika ini Perdana Menteri serta kenamaan lain dan tetamu-tetamu sedang masih lagi menikmati moreh sebelum lebih kurang 20 minit dari sekarang akan berhubungan secara langsung dengan Baikonur Cosmodrome di Kazakhstan bagi menyaksikan detik bersejarah dalam lipatan sejarah negara kita. Angkasawan pertama negara akan
masuk ke orbit di luar dari atmosfera bumi. Dan pada ketika ini di Dewan Convention KLCC ini, satu tayangan video khas dibawakan untuk semua penonton, titah ucapan tahniah dari Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin untuk angkasawan negara. Dan suka untuk saya memberikan sedikit fakta-fakta menarik berkenaan angkasawan negara, di mana Dr. Sheikh Mustafa Syukur merupakan angkasawan Islam yang ke-9 akan tiba di Pusat Angkasa Antarabangsa, dan insurans nyawa untuk Dr. Sheikh Muzaffar bernilai $1 juta ataupun 3.7 juta ringgit Malaysia. Dan seperti yang telah saya war-warkan awal tadi, turut bersama pada malam ini adalah seorang angkasawan Amerika yang dibawa khas oleh Mimos Berhad bagi berkongsi pengalaman dan cerita yang sungguh menarik daripada angkasa lepas tentang bagaimana proses yang dilakukan, bagaimana pengalaman yang dilalui semasa berada di angkasa lepas. Yang saya maksudkan ialah Captain Robert Gibson, angkasawan dari Amerika Syarikat. Nice to have you here, Captain, with TV3, and we have few questions for you. Our angkasawan will launch to orbit in 20 minutes time. What do you think, from your experience, Dr. Sheikh Mustafa is doing now in the, maybe you can call, vehicle? He should be getting pretty excited right about now. He's about 15 minutes from going to space. They don't have a lot of activity as they're getting ready to launch because they've done it all over the previous year. But they have communication checks and pressure checks that they've been doing. Right now, he's pretty much waiting for the rocket to light and for him to be on his way. So he's got to be getting pretty excited at this point. Captain Robert Gibson telah berada atau telah ke angkasa lepas sebanyak 5 kali. I think you can feel the same, the feeling that Dr. Sheikh Muzaffar now is feeling over in Baikonur. I got to experience it 5 different times. I rode to space aboard the space shuttles, 5 different missions, and I can tell you it's just as exciting on the second flight, or perhaps more so on the second flight, and more even on the third flight. So Dr. Sheikh Muzaffar is going to have the experience of a lifetime here in the next 10, 11 days. He's not going to be happy with just one mission. He's going to want to go again, I can promise you that. Is there any difference each time you went to space? Any new developments, perhaps? Well, I think it gets more exciting each time. Certainly, we had evolved with the space shuttles each time I went so that it was a better vehicle, a better machine. It operated a little bit better. The Russian Soyuz that Dr. Sheikh Muzaffar is getting ready to fly on is a very well-proven vehicle, and he should just have a wonderful experience going. But as I say, I know he's going to want to go again. Okay, Captain. All the experiment you have done during your trip to the space, has there been any successful? Or if so, is there any follow-up? There are always things that you learn from the different experiments that you accomplished. Sometimes it might just go into a general knowledge base, but for example, on my 4th mission, we had materials science experiments that we were doing, and we made the largest single crystals of indium antimonide, which is a semiconductor material, very much like Mimos is developing here in Malaysia, and we also made the largest single crystals of samarskite that had ever been made. So every flight you had things that you learned, things that you accomplished, and things that you built. And I know that from looking at the experiments that Dr. Sheikh Muzaffar is doing, he's going to produce some wonderful results. I can tell that already. All right, and Malaysia is only few from third world countries that join this kind of program. Do you think that more third world nations will join the fray? Well, I think they will. Malaysia is really leading the charge in this area, and the reason I'm here in Malaysia is because of the efforts of Mimos to bring me over here. I'm going to be talking to a number of schools and a number of universities over the 10, 11 days that Dr. Sheikh is in orbit.
And I hope to bring to them some of the excitement of space, some of the excitement of science, some of the excitement of being interested in math and physics. And as I say, Malaysia is really, I think, one of the leading countries in the world to be pursuing this at this point. We're going to teach the young people of Malaysia that you can dream, you can accomplish things, you can go there, and it's, what's your expression, Malaysia Bali. You can do it. You can do it. So it's an exciting time. Do you think that our Angkasawan, Dr. Sheikh Muzaffar, is fixed to go for this assignment? Oh, I'm sure he can't wait to go. I'm sure he is so excited about being on his way that there is an Angkasawan's prayer, and the prayer is, don't let anything happen to my rocket today because I want to go to space. So he's praying for no malfunctions that would stop him from launching today. I know he is so excited to be on his way, just as we are excited to watch him go. Maybe you can share with the rest of our viewers any special moments or memories over there, out in space. I've never been there. Oh, gee, you know, it's difficult to pick one moment. To tell you the truth, there are so many moments, and I know that one of the highlights that Sheikh Muzaffar will have from this trip is looking back on Malaysia, looking back at his own country as he orbits by over us, either in the Soyuz or aboard the ISS, and he's going to remember that view all of his life. Thank you, Captain Robert Gibson from NASA, I think, yeah, for spending time with us, and enjoy your night here together with us, observing these historical moments of Malaysia. Thank you, Captain. Thank you. It's wonderful to be here. Terima kasih. Thank you. Captain Robert Gibson, Angkasawan Amerika, berkongsi dengan kita pengalaman berada di angkasa sebanyak 5 kali. Dan kita akan teruskan dengan perbincangan ataupun beberapa kupasan fakta dari Pusat Convention Kuala Lumpur ini. Namun kita bersama dengan rakan setugas Bang Chin Fei di Dataran Merdeka. Mungkin ada sesuatu yang baru dari sana, Fei? Terima kasih Izwan. Keadaan di sini masih lagi menghampakan apabila skrin besar di sini masih lagi tidak berfungsi. Ketika ini orang ramai yang tiba di Dataran Merdeka masih lagi menanti dengan sabar pemancaran secara langsung program Angkasawan Negara melalui skrin besar ini. Dan apapun kita mendoakan misi ini akan berjaya dan Dr. Sheikh Muzaffar akan selamat sampai ke stesen angkasa antarabangsa ISS. Sedikit fakta menarik mengenai tujuan misi ini diadakan selain bagi tujuan kajian saintifik penyelidikan perubatan sel barah dan vaksin HIV. Antara program yang akan terkandung dalam 10 hari misi itu ialah penyelidikan sakit tulang belakang ketika berada di angkasa lepas. Data itu penting bagi penilaian sakit tulang belakang itu di angkasa lepas dalam keadaan tidak bergraviti itu. Selain kejayaan sains dan teknologi, kejayaan misi ini bermakna seorang rakyat Malaysia telah berjaya mengangkat martabat negara dalam bidang sains angkasa. Dan salah seorang daripada hadirin yang berada di Dataran Merdeka ini ialah kumpulan artis daripada The Fabulous Cats, ya. Jadi mari kita dapatkan komen daripada Farish, iaitu Kat Farish, salah seorang daripada artis kumpulan ini. Ya, Farish, ya, kenapa datang ke Dataran Merdeka untuk menyaksikan siaran langsung ini dan tidak menontonnya di rumah? Tak ada, saya nak bersama-sama rakyat Malaysia untuk kita nak bersama-sama support